Baik. Jadi innakum yaumal qiyamah tub'atsun, artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada hari kiamat dibangkit hidup kembali kamu. Maka dinamakan wajib aradi. Itu namanya wajib wajib aradi. Wajib aradi. Dan jika melawani keputusan yang tersebut itu, kalau melawani maknanya tak berlaku seperti mana yang Allah Ta'ala janji tadi. Itu masuk melawani. Allah Ta'ala janjikan mati, tiba-tiba kata tak mati. Allah Ta'ala kata pasti bangkit kembali, lepas tu kata tak jadi, tak bangkit, tak hidup kembali. Dan jika melawani keputusan yang tersebut, mana kalau melawani janji-janji Allah tersebut, seperti dikatakan yang bernyawa tidak mati, dan yang telah mati tidak hidup kembali, maka dinamakan dia mustahil aradi. Namanya mustahil aradi, lawan janji Allah. Mustahil aradi. Tapi akal kata harus. Akal kata harus. Sebab akal kita percaya sesuatu tu semuanya duduk di bawah kehendak dan keputusan Allah, kekuasaan Allah. Mana kalau Ta'ala nak buat boleh, kalau Ta'ala tak nak buat pun tak ada jadi masalah. Urusan dia, pentadbiran dia. Iaitu bahagian yang kedua. Makna iaitu mustahil aradi ni bahagian yang kedua daripada 3 bahagian. Sebab tadi dia kata hukum aradi ada 3 kan. Yang pertama wajib aradi, yang nombor 2 mustahil aradi. Itu bahagian yang kedua. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, terlewat sikit, mati tetap mati, tapi Allah nak lewatkan kematian dia. Atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus aradi. Harus aradi. Berlaku tetap berlaku, cuma Allah Ta'ala nak cepat sikit, ataupun Allah Ta'ala nak lambatkan sikit. Harus aradi, bukan harus pada akal, harus aradi. Iaitu bahagian yang ketiga daripada 3 bahagian. Inilah yang telah tersebut. Wajib aradi, mustahil aradi, harus aradi. 3 perkara yang dinamakan dia hukum aradi. Jadi hukum syarak ada 5, hukum aradi ada 3. Hendaklah kamu siapa kamu? Hendaklah kamu mukallaf. Hendaklah kamu kita khususnya mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Perhati cukup. Jangan perhati tak cukup. Kena perhati cukup-cukup. Sebab apa nak kena perhati cukup-cukup? Supaya lepas, yakni supaya selamat kamu daripada nama kejahilan. Supaya kamu keluar daripada nama tak tahu, jahil. Supaya kamu keluar daripada kepompong kejahilan. Bila dah belajar, mana dah tahu lah, dah lepas lah, dah selesai satu kejahilan. Dulu sebelum datang tadi tak tahu cerita ni, tak tahu mana jahil lah. Sebelum datang, sebelum kita belajar tadi, sebelum kita baca tadi, kita jahil tentang cerita yang aradi ni. Silap nama ni pun kita tak pernah dengar. Bila dah belajar, dah tahu, tu dah hilang lah kejahilan tu. Tapi banyak lagi benda yang kita jahil. Tu yang disuruh selalu sentiasa belajar tu. Sebab banyak yang kita jahil, banyak yang kita tak tahu. Supaya lepas kamu daripada nama kejahilan, maka beruntunglah kamu. Bila kamu dah terlepas daripada jahil ni, beruntunglah kamu. Berapa hari untung tu? Selama-lamanya. Bukan untung 3 hari, selama-lamanya untung. Besok hari kiamat lah selama-lamanya tu. Sekarang tak nampak lah untung. Sekarang tak nampak untung.
Wallahu a'lam. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Masuk hukum adat pula. Adat pepatih ke ni? Ke adat apa ni? Adat resam ke adat apa? Kita tengok. Bermula makna hukum adat itu, dulu hukum syarak makna keputusan yang ditetapkan oleh syarak, yakni keputusan yang ditetapkan oleh sahibus syar'i, yakni Allah. Empunya undang-undang tu Allah lah yang tetapkan tu, suruh buat, suruh tinggal, harus buat, harus tinggal, mesti tinggal tu Allah lah yang putuskan. Itu hukum syarak. Ni hukum adat pula. Apa hukum adat ni? Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Kebiasaan tu bahasa Melayu kita adat lah. Adat tu makna kebiasaan lah. Adat tu bahasa Arab. Adat tu cakap Arab, tapi kita dah jadi Melayu. Dah jadi Melayu dah. Dah di Melayu kan. Kita pun tak perasan rupanya perkataan tu Arab. Kita kata adat. Bahasa Arab. Makna Melayunya keputusan kebiasaan. Ataupun dalam erti kata lain yang kita selalu guna pakai, benda biasa berlaku. Benda yang biasa berlaku. Benda yang biasa berlaku. Benda yang biasa berlaku, benda yang biasa terjadi. Itu namanya hukum adat lah tu. Artinya keputusan yang memutus akan dia. Makna keputusan yang membuat akan dia keputusan tadi oleh seseorang. Dengan sebab apa dia buat keputusan tadi tu? Kenapa dia buat satu keputusan tadi tu? Dengan sebab berulang-ulang jadi dan berlaku. Sebab benda tu berulang-ulang terjadi, berulang-ulang berlaku. Bila berlaku je macam tu, bila terjadi je macam tu. Bila dah berulang-ulang berlaku dan terjadi perkara yang sama, maka dinamakan adat, yakni kebiasaan. Tengok contoh, insya-Allah nanti korang nampak ni. Makna sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang berulang-ulang dan jadi berlaku tadi tu, sekurang-kurang jadi, sekurang-kurang berlaku, sekurang-kurang berulang tadi 2 kali berlaku. Makna bila benda tu berlaku 2 kali dengan memberikan jawapan dan keputusan yang sama, 2 kali berlaku, 2 kali memberi jawapan yang sama, maka itu dinamakan adat. Itu namanya adat lah tu. Jadi faham di sini, kalau benda tu baru sekali berlaku, tak boleh panggil tak boleh panggil adat. Katalah semalam baru hujan. Kata dah lama tak hujan. Semalam baru hujan. Lepas tu hari ni tak hujan. Orang tanya. Orang tanya hari ni agak-agak hujan tak? Kita kata pada adat hujan. Tak boleh kata pada adat. Sebab baru sekali. Kalau semalam hujan, lepas tu hari ni hujan. Masuk hari ketiga, orang tanya, agak-agak hujan tak Aku nak pergi musafir ni hari ni. Pada adat hujan. Boleh kata lagu tu. Sebab benda dah berulang-ulang berlaku dan berulang-ulang terjadi dengan memberikan jawapan yang sama. Mana adat bagi tempat ni lah, tempat lain-lain lah. Contoh, waktu zuhur, ataupun kita beli benih durian, bila kita semai, keluar pokok durian. Baru sekali. Lepas tu beli lagi benih durian, tanam, keluar lagi pokok durian. Kita kata pada adat, kalau benih biji durian ni, adatnya keluarlah pokok durian. Nampak tak tu? Jadi nama tu dah jadi adat lah, kebiasaan lah tu. Tanam benih rambutan, keluar buah rambutan. Tanam keluar pokok rambutan tu adat lah. Sebab apa kata adat tu? Sebab benda dah biasa berlaku lagu tu. Biasa terjadi macam tu. Tanam padi, keluarlah padi.
Dah adat benda tu, kebiasaan. Contoh seperti apabila makan banyak. Bila makan banyak, jawabnya wajib kenyang. Sebab apa kita bagi keputusan makan banyak mesti kenyang? Sebab kebiasaan begitu. Kebiasaannya begitu. Bila makan banyak je kenyang. Makan banyak aja, cuba kali kedua makan banyak pun kenyang juga. Jadi dapat keputusan adatnya, dapat keputusan kebiasaannya, bila makan banyak wajib kenyang, mesti kenyang. Faham tak situ? Dan pasti kenyang. Sebab apa? Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu. Kebiasaan dah ulang-ulang begitu. Dan umpamanya, dan yang berlaku pada adat ataupun berlaku pada kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara. Pertamanya, biasa berlaku, yakni adatnya berlaku. Biasa berlaku tu mana adatnya berlaku. Jangan keliru. Nanti kita nak baca sendiri takut keliru pula. Pertamanya biasa berlaku, yakni adatnya berlaku, ada dengan ada. Ni sifir dia ni, sifir hukum adat. Sifir hukum adat. Bila perkara tu duduk dalam keadaan 4 sifir ni, namanya kebiasaan. Tak pelik. Yang pertama, ada dengan ada. Mana contoh? Seperti ada makan, ada kenyangnya. Ada makan, adalah kenyang. Pelik tak? Pelik tak? Ada makan, ada kenyang. Pelik? Tak pelik. Biasa. Yang pelik ni tak ada makan, kenyang. Ni ada makan, ada kenyang. Adat lah tu. Tak payahlah nak panggil wartawan temu ramah dia. Tak payahlah nak viral benda lagu tu. Viral. Sebab apa ni? Orang ni makan diri, lepas tu dia kenyang. Tak payah. Bazir data je. Nak viral benda lagu tu. Ada makan, ada kenyang, ada kerja, ada gaji. Tu adat lah. Tak pelik. Hukum adat tu kebiasaan. Keduanya, biasa berlaku ada dengan tiada. Ada dengan tidak ada pula. Contoh mana? Seperti ada panas. Ada panas. Panas. Kalau sini panggil apa? Panas. Polak. Belonge. Kau apa? Belonge. Sini cakap belonge tak? Sama lah. Dan pun sama cakap. Belah-belah sana macam tu lah. Belah-belah macam tanah cakap macam ni. Lebih kurang lah. Polak lah badan. Polak badan ni. Panih gadang. Panih warna lah tu. Belongih dah ni. Panih. Ada panas. Sebab apa? Dengan tidak mandi. Biasalah tu. Dia kata panih lah, polak lah. Pasal lu mandi lah ni. Elok betul lah tu. Apa pula nak heboh lah. Aku nak heboh pula. Dah memang betul lah kau panis sebab kau tak mandi. Yang polik ni kau dah mandi. Tapi panis ke? Adulah tu. Adulah salah wirid tu. Adulah baca bagi tak betul wirid. Orang mandi makin sejuk, dia mandi makin panis. Aduh salah bawakan tu. Ni tiada panas. Ada panas dengan tidak mandi. Biasa adat. Tak pelik. Tak payah nak tercongang lah. Ketiganya biasa berlaku tiada dengan ada. Tiada dengan ada. Seperti tiada sejuk. Faham tak tiada sejuk ni? Tak sejuk panis lah. Dia pusing sikit dia cakap. Tiada sejuk
dengan tiada mandi. Dia kata, tak sojuk lah. Sebab apa? Tak mandi lagi. Ha, betul lah tu. Tak ada polik. Biasa. Dan keempat biasa berlaku, tiada dengan ada. Contoh, tiada lapar dengan ada makan. Kau lapar tak? Tak lapar lah, tak lapar lah. Sebab apa tak lapar lah? Tadi ada makan di. Tak adalah polik tu. Biasalah tu. Buat makan-makan ni ada dah atas meja tu. Kau boleh dah ni. Betul macam ni pun boleh. Jam tu korban tadi lambat. Betul kau boleh. 7 minit. Dah 7 minit. Dah boleh suku kita berhenti lah. Abang nak lari salon tu pula kan. Kalau naik rabbit lain. Naik kereta tuan lambat. Laju pun kan sakit kat mana pun. Tak sama macam buat motor. Buat kereta laju daripada Podeh sampai Senawang, 200 lagi sampai tuan dah tersokek ke mana. Kan buat motor dia lain. Dia tak boleh laju kat tengah, dia laju kat topi. Dia boleh cilok-cilok. Mun nasib tak baik kadang tertungging tu je. Tapi pada adat selamat. Kemudian ada makan seumpama daripada perkara. Jadi tiada lapar dengan sebab ada makan. Tu semuanya adat. Ada 4 sipih tadi. Dan seumpama daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang. Banyaklah. Mundur adat ni banyaklah. Keling kelalang kita ni banyaklah kan. Tanam pokok durian, keluar buah durian. Tu biasa tu semua tu. Buka paip air kepala, paip dah keluar air paip. Biasalah tu. Kalau kalau buka air paip tu, buka paip tu keluar nasi tu, tu lain. Keluar boreh tu, tu menyalahi adat tu. Tu bukan tu menyalahi adat. Monopolik. Sebab tu yang dinamakan mukjizat. Mukjizat tu contoh perkara yang menyalahi hukum adat. Karamah, wali-wali menyalahi adat. Sebab adat tak berlaku macam tu. Adat tak berlaku orang boleh pergi nak semayang Mekah sesuka hati, nak pergi Madinah sesuka hati. 5 waktu semayang tempat lain-lain, negara jauh-jauh. Pada adat tak berlaku tu. Tapi berlaku kat dia. Menyalahi adat nama. Kan? Namanya kalau duduk pada orang soleh, karamah. Tak payah tanya Wahabi lah, karamah ni dia memang tak percaya. Sebab tu puak-puak tu seko pun tak ada karamah. Dia tak percaya. Macam mana Tuhan nak bagi? Orang yang meragui karamah ni adalah orang yang meragui kekuasaan Allah. Apa nak pelik benda tu duduk dalam kekuasaan Allah. Dia nak bagi dia nak bagi keistimewaan pada orang-orang yang dia sayang. Apa masalah? Kalau tak belajar, tak boleh terima ni, mana boleh. Jadi fasik lah kalau tak terima benda macam tu. Dia tu fasik. Kalau tak terima mukjizat, kafir. Kalau tak terima karamah, fasik. Main-main. Tak percaya mukjizat, kafir. Tak percaya karamah, fasik. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Dan hukum, baca laju sikit. Dan hukum, coba makan sikit. Dan hukum adat itu terbahagi kepada 3 bahagian. Jadi hukum syarak 5, hukum aradi 3, hukum adat pun 3. Pertamanya wajib adat. Dah faham dah tadi tu, makna benda yang mesti berlaku pada kebiasaan. Perkara yang mesti terjadi pada kebiasaan, itu wajib adat. Dan mustahil adat. Mustahil adat ni sebentar lalu tukang ada kat sebelah. Sekarang sampai tompet dia. Dan yang ketiganya harus pada adat. Bermula wajib itu, makna wajib adat itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya. Seperti makan banyak, maka wajib, yakni pasti atau tentu kenyang. Kalau tak faham tanya, tak faham tanya. Dan apabila bakar, mana apabila dibakar dengan api,
maka tentu dan pasti hangus. Adatnya begitu. Dan seumpamanya curah dengan air, wajib basah. Kan? Wajib basah contoh. Masuk dalam air, wajib basah. Tu kebiasaan. Ni dak masuk dalam air, keluar koring. Dia ada beramal apa tak tahulah. Masuk dalam air koring. Yang baju-baju koring. Ni polik ni. Polik itulah namanya menyalahi adat. Mustahil adat lah tu. Mustahil adat ni mana benda yang berlawan dengan kebiasaan. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tidak biasa berlaku dan tak biasa jadi. Mana kebiasaan tak ada berlaku macam tu. Kebiasaan tak terjadi pun macam tu. Tiba-tiba berlaku macam tu. Namanya mustahil pada adat. Jangan mustahil akal pula. Sebab tu dia bezakan tu. Hukum akal lain, hukum adat lain. Ni mustahil adat. Akal tak kata mustahil, akal kata harus. Akal tak kata mustahil, akal kata harus, sebab perkara tu duduk di bawah urusan Allah. Kita boleh terima. Masuk dalam air, keluar koring. Apa nak polik? Sebab yang memberi kesan tu Allah. Bukan kebiasaan tu, bukan adat tu. Jadi kita kena tahu benda-benda ni supaya jangan diiktikadkan adat. Jangan sampai adat tadi tu jadi iktikad. Ni yang jadi payah ni, kadang-kadang adat tu jadi iktikad. Macam kojo, nak duit mesti kojo. Nak duit mesti kojo, nak kayo mesti kojo. Ni adat. Tapi ada orang jadikan iktikad. Sehingga kalau tak kojo tak boleh kayo dah. Tuhan boleh bagi. Tak boleh. Siap topuk lantai. Tak boleh. Kojo baru Tuhan boleh bagi kayo. Kalau tak kojo tak boleh jadi kayo. Tuhan tak boleh bagi kayo kalau tak kojo. Sampai macam tu bahaya tu. Nampak tak? Makna adat tadi dah jadi iktikad. Usaha akidah. Tapi kalau orang cakap tak kojo pun kalau Allah kehendak nak bagi mewah boleh. Memanglah betul. Tu makna dia koti lah tu. Ni dak melawan topuk lantai dah siap. Tak boleh. Kena kojo. Tu. Tak kojo apa nak makan? Makanlah bodoh. Pasir pun boleh makan. Cuma konyang dan tidak. Diorang makan napa mana tu? Makan napa. Makan napa. Ada kisah waliullah dia makan tanah. Mana benda mustahil adat. Orang kata apa nak makan? Makan tanah, makan pasir. Berlaku benda tu. Tak mudarat pun. Elok Sama macam makan nasi. Sebab hakikat yang memberi kenyang itu bukan diri nasi. Yang cuma nasi itu adat. Tapi Allah Ta'ala nak perlakukan benda yang menyalahi adat pada wali-wali dia. Apa macam masalah? Sebab tu kalau tak belajar payah. Payah. Dipegang pada adat tu lah jadi iktikad. Bahayalah. Kalau dah adat jadi iktikad ni bahayalah. Dia tak boleh terima. Jadi seolah-olah dia dah beriktikad Allah Ta'ala nak memberi sesuatu, kena ada wasail, kena ada perantaraan. Allah boleh bagi kayu ni tapi dengan syarat. Ada syarat pula. Tuhan nak buat ada syarat. Tuhan nak buat ada syarat. Apa syarat ni? Kono kojo bagu Tuhan boleh bagi. Kalau tak kojo Tuhan tak boleh bagi. Tuhan boleh bagi sihat tapi dengan syarat mesti kono pergi berubek. Kalau tak pergi berubek, tak cari ubek, Tuhan tak boleh bagi sihat. Jadi Allah berhajat kepada berubek tu untuk bagi sihat lah. Padahal yang kita dah belajar tak berubek pun Tuhan kuasa nak bagi sihat. Nampak tak tu? Ni bondo ni iktikad. Sebab tu nama iktikad. Ni bondo dalam perut, dalam hati. Tak perasan. Kopiah sama pakai. Yang tajam sama tajam, yang tak tajam sama tak tajam tu. Tapi kadang ni dalam ni lain lah. Lain-lain. Bila dah tak belajar, tak tahulah pasal akidah. Rupa dalam diam-diam orang ni iktikad macam tu rupa. Dalam diam-diam rupa ni dia iktikad makna Tuhan ni boleh bagi dengan syarat. Tu.
Dia percaya Tuhan macam tu dalam diam-diam. Sebab itulah akidah ni kita kena ceritakan, kena belajar macam ni, baru dia keluar benda tu. Baru boleh dibicarakan, oh salah pun macam tu. Baru nampak. Tapi kalau dah duk antok diam, tak cerita boleh tahu? Tak tahu. Kalau benda yang merusakkan akidah yang jenis boleh nampak tengok dengan mata, tak apa. Tengok dia sujud ke berhala, boleh togu sebab nampak. Dicakap orang-orang kan. Dia cakap orang-orang, boleh togu. Apa kau cakap ni salah ni. Rusak akidah ni cakap macam ni. Boleh nampak, boleh togu, boleh dengar, boleh togu. Ni yang dalam ni. Kita bukan kasyaf dah. Kita dah sangka baik tengok orang tuan ni semayang, puasa, tutup aurat. Kita yakinlah yang dia akidah dia betul. Rupa dalam dia diam salah. Bahaya. Tengok jam lagi. Kau jawab dah 5 boleh. Dan mustahil pada adat itu ialah satu peringat. Ialah barang yang tidak biasa berlaku dan tidak jadi. Yang tidak biasa jadi. Seperti makan banyak tidak kenyang. Makan banyak. Ticanain 20 keping. Lapar lagi kau bang. Berapa keping dah? 5 boleh dah. Nasi lemak 7. Wih. 20 dalam perut ni. Makna pada adatnya mustahil lah. Makan banyak tak kenyang, mustahil. Dan dibakar dengan api tidak hangus. Dibakar dengan api. Walhal cukup syaratnya, tak ada manik, tak ada benda yang menghalang seperti basah. Tak basah, kayu tak basah, koteh tu tak basah, kain tu tak basah, tapi dah cucurkan dengan api tak terbakar juga. Siap simbah petrol lagi tak terbakar juga. Mustahil. Mustahil apa? Adat. Dan umpamanya daripada perkara yang tidak biasa jadi dan tidak biasa berlaku. Habis? Faham tak tu? Mustahil? Okay. Last. Dan harus pada adat itu ialah barang yang boleh berlaku dan boleh jadi dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi, seperti kenyang apabila makan 2 pinggan. Maknanya tak pelik lah. Kalau setakat makan 2 pinggan tak adalah pelik dah. Makan sepinggan tak konyang, 2 pinggan baru konyang. Tak adalah pelik dah. Ni makan 20 pinggan baru konyang, ni pelik. Dan boleh jadi kenyang dengan kurang sikit. Dan boleh jadi kenyang dengan lebih sedikit daripada 2 pinggan. Dia makan sepinggan setengah baru dia konyang. Tak adalah pelik dah. Dia makan 2 pinggan 3 suap baru dia konyang. Tak adalah pelik. Benda tu masih duduk dalam harus lagi. Itulah harus pada adat. Okey. Dan 3 perkara hukum adat ini, 3 hukum adat ni, wajib adat, mustahil adat, harus adat. Ingat, 3 hukum adat ni termasuk semuanya, tergolong semuanya di dalam harus pada akal. Jadi diduduk bawah satu tajuk, iaitu harus pada akal. Contohlah kalau orang cakapnya, dah makan banyak hari, inilah konyang perut ni, konyang ni sebab apa ni? Makan banyak tadi, harus pada akal. Lapar lah. Asal lapar, dah makan kau belum? Dah makan berapa bungkus sila mak makan? Adalah kek 25 buah bungkus. Tapi lapar ni, harus pada akal. Jangan kata mustahil pada akal, harus pada akal. Sebab akal kita percaya yang mengenyangkan itu adalah Allah. Nasi tak boleh bagi bekah, kenyang ataupun lapar. Abad tu akal kita harus. Polik macam mana pun harus. Lagi jadi semua tu wajib, mustahil, harus pada akal, harus pada adat ni duduk di bawah kata harus pada akal. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, semuanya duduk di bawah harus pada akal, yang lagi akan datang disebutnya. Makna tajuk dia akan datang. Tapi tak apalah dia dah sebut harus akal tu apa? Harus pada akal ni mana sesuatu perkara yang akal kita boleh terima, ada dan tiada.
Akal kita boleh terima ada dan tiada. Tanam pokok, tanam biji durian, keluar pokok rambutan. Akal kita boleh terima. Sebab Allah yang menjadikan. Tak kojo duduk saja, tapi Allah bagi luas rezekinya, mewah hidupnya. Akal boleh terima. Sebab yang memberi rezeki Allah. Dibakar dengan api, dicurah petrol, tak terbakar pun, harus pada akal. Sebab yang membakar itu adalah Allah. Menanak nasi daripada pagi sampai ke malam, tak masak-masak nasi. Harus pada akal. Cuma pada adat tapi kita ni, masyarakat kita ni dah salah menggunakan istilah. Bila tengok benda pelik-pelik, dia terus cakap tak masuk akal. Betul? Boleh jatuh fasik tu cakap macam. Tengok benda pelik-pelik, tu kat sebelah tu, kampung sebelah tu. Pasal donga sepolan tu tanam pokok rambutan keluar durian nak. Tak masuk akal. Tu jawab macam tu. Si Polan tu pagi tadi baru kau jawabnya tadi 5 minit tadi kau bagi Johor ni dah ada ke Perlis pula ni. Tak masuk akal. Tahu tak masuk akal tu. Salah bukan tak masuk akal tu. Mustahil pada adat ataupun harus pada akal. Jangan kata tak masuk akal. Tak masuk akal ni maknanya mustahil pada akal. Tak masuk akal ni bererti mustahil akli. Jadi benda yang tidak mustahil akal jangan dikatakan mustahil akli. Mustahil akal ni ada Tuhan yang lain contoh. Ada Tuhan yang lain. Tu tak masuk akal. Baru betul istilah tu. Ada sifat jahil pada Allah. Baru tak masuk akal. Nak dikatakan ada benda yang Tuhan tak tahu, tak masuk akal perkataan tu. Nak kata ada makna Tuhan tu lemah kadang-kadang. Tak masuk akal. Baru betul. Ni kalau setakat tanam pokok rambutan keluar buah durian, jangan cakap tak masuk akal. Itu harus pada akal. Bukan tak masuk akal. Jadi ubahlah perkataan kita. Kadang kita cakap benda macam tu tak perasan. Tengok benda pelik sikit dia tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Salah. Bukan tak masuk akal. Faham? Tak masuk akal ni mustahil akli. Perkara yang akal tak boleh terima ada sekali-kali. Kenapa kita nak cakapkan pokok rambutan keluarkan buah durian, tadi kita kata tak masuk akal? Tak masuk akal ni mana akal tak boleh terima ada benda tu. Kenapa tak boleh terima ada sedangkan yang menjadikan tu Allah? Sebab tu jangan dikatakan tak masuk akal. Harus pada akal. Orang cerita polik-polik tu tak payah terpanjat. Harus pada akal. Apa nak polik? Orang tu dorang dah 3 bulan tak makan tapi elok hidup. Harus. Ataupun kalau kita nak terkejut pun mustahil pada adat tu. Betul. Ini mustahil pada akal. Salah. Wallahu a'lam. Insya-Allah lah nanti sambung. Boleh insya-Allah. Hari tu tak ambil datang minta maaf lah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah lagi akan dibagi tahu lah. Akan diberi insya-Allah. Mudah-mudahan taklah panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita, permudahkan urusan dunia akhirat kita, anak bini kita semua, sahabat andai kita, kawan-kawan kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih lana wa qurbat lana fi dinina ma'ahd al-qutul wa thawakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Tu kalau boleh tapau dah tu. Tak sampai. Nak ambil.